Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Malam ini kita dapat melaksanakan pengajian kita. Kita dapat teruskan pengajian kita, iaitu kita akan mendalami, kita akan mengukuhkan pengetahuan kita berkenaan dengan kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yang mana ini adalah siri yang ke-52. Siri ke-52 ni membawa maksud daripada permulaan kita membincangkan kisah Nabi Allah Adam yang sampai kepada Nabi Allah Isa. Dia sudah sampai kepada siri yang ke-52. Ini adalah malam yang kedua terakhirlah. Malam ni kita bincang dua perkara, ada dua kemusykilan yang perlu kita rungkaikan. Kemudian kita akan sambung dua lagi pada minggu hadapan. Maknanya minggu hadapan tu adalah siri yang terakhir. Kalau nak habiskan malam ini, perbahasannya agak panjang, jadi takut terlewat untuk kita apa untuk kita kupas maklumat tersebut. Jadi kita bincang dua perkara. Okey, dua perkara itu isu tentang apa? Okey, seperti biasa saya akan paparkan slide PowerPoint sekejap ya. Okey, kemusykilan yang ke-14. Maknanya sebelum ini waktu kita bincang kisah Nabi Allah Isa ini ada berapa kemusykilan. Ini dah masuk yang ke-14. Yang mana kita akan bincang pada malam ini tentang Nabi Allah Isa. Dia pernah sampaikan maklumat kepada Bani Israel nanti akhir zaman akan datang seorang Nabi namanya Ahmad. Nama Nabi itu adalah namanya Ahmad. Okay. Kita dapatkan terlebih dahulu di manakah fakta yang menyebutkan tentang makluman Nabi Allah Isa kepada Bani Israel. Kita kena tengok dekat dalam surah As-Saff. Tengok dekat surah As-Saff, surah 61 ayat nombor 6, muka surat 552. Kita akan temukan ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Okey, kalau kita baca dalam ayat ini terjemahan, kalau kita tengok dekat ayat 6 surah Saf, kita akan temukan nama Ahmad di hujung tu. Min ba'di ismuhu Ahmad. Okey, kita lihat terjemahan yang penuh ketika mana iaitu Isa anak lelaki Maryam, putera Maryam telah berkata, wahai Bani Israel. Okay, kita telah kupas sebelum ini, Nabi Allah Isa merupakan Nabi terakhir yang Allah utus kepada Bani Israel. Jadi ketika dia diutuskan oleh Allah, dia pun kata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu. Nabi Isa beritahu, aku ini Allah yang hantar kepada kamu. Okey, kedatangan Nabi Isa itu adalah untuk apa? Mengesahkan, iaitu membenarkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelum aku, iaitu kitab Taurat. Okey. Kemudian Nabi Isa terang lagi, aku diutuskan oleh Allah Ta'ala ini juga kepada kamu, wahai Bani Israel, nak menyampaikan berita gembira, wa mubashiran. Tugas aku memberikan khabar gembira, bi rasulin, tentang seorang rasul.
Yang Rasul itu ya'ti min ba'dis, yang akan datang selepas aku. Ismuhu, namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Okay. Di manakah kemusykilan perbincangan kita pada malam ini? Kerana kita tahu Nabi SAW ini namanya adalah Muhammad. Kita tak jumpa dalam ayat Al-Quran yang lain yang menyebut nama Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Tapi kita jumpa ada satu surah namanya Muhammad. Kan? Nama yang popular adalah Muhammad. Dalam surah Al-Fatah ada Muhammadur Rasulullah. Ada. Surah tu namanya surah Muhammad. Tak ada nama surah Ahmad. Jadi siapa Ahmad yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ini? Jadi kalau baca sekadar baca terjemahan, tidak melihat kepada tafsiran, mungkin boleh bawa kepada salah faham. Ahmad di sini bukan Nabi Muhammad. Boleh jadi. Okay. Ahmad maksudnya apa? Ahmad maksudnya adalah yang terpuji. Okay. Jadi siapa yang disebutkan selepas Nabi Isa itu, Rasul itu adalah yang sangat terpuji, yang paling terpuji? Okay. Kita lihat perbahasan yang berikutnya. Okay. Sebenarnya kalau kita baca tafsir ayat, okay, ataupun kalau kita merujuk di dalam hadis, sebab tu fungsi hadis adalah menjelaskan apa yang ada pada ayat Al-Quran. Jadi kalau kita baca hadis, contohnya hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW pernah menyebutkan li khamsatu asma'in. Nabi kata, aku ni ada 5 nama. Nabi kata, aku ada 5 nama. Nama pertama Nabi kata, Ana Muhammad. Aku digelar juga Muhammad. Nabi nak kata nama pertama Muhammad. Maknanya Muhammad tu pun nama aku, kata Nabi. Wa Ahmadu. Dan Ahmad tu pun nama aku juga, kata Nabi. Wa anal mahi. Aku juga diberikan nama sebagai Al-Mahi. Al-Mahi maksudnya penghapus. Penghapus apa? Yang mana Nabi ini dia menjadi penghapus, iaitu menghapuskan kekafiran melalui perantaraanku. Bukan maksudnya Nabi itu boleh menghapuskan dosa manusia, ya. Tetapi Nabi menjadi perantaraan untuk bawa manusia supaya bertaubat kepada Allah daripada kekafiran, daripada dosa. Sebab itu Nabi diberi dengan nama Al-Mahi. Okay, kena tengok dekat sinilah dia. Nama Nabi itu sebut Al-Mahi. Saya ulatkan satu lagi, Al-Mahi. Okey. Nama Nabi yang keempat, Nabi kata, wa ana, aku juga Al-Hashiru. Al-Hashiru. Aku juga digelar sebagai Al-Hashir, iaitu penghimpun. Penghimpun apa? Alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Yang mana manusia akan dihimpunkan di bawah kakiku. Maksudnya Nabi nak mengatakan semua orang dihimpun berada di bawah apa? Di bawah kepimpinan Nabi SAW. Sebab Nabi ini dia menjadi penghulu, sayyid. Dia menjadi penghulu bagi semua manusia. Okey, kita dapat berapa dah? Kita dah dapat 4 nama. Okey, sekarang kita nak ambil satu lagi nama. Nabi kata, wa anal aqibu. Dan aku juga digelar sebagai Al-Aqib. Al-Aqib tu maksud dia aku digelar sebagai Nabi yang selepas aku tak ada dah Nabi. Itu namanya Al-Aqib.
Jadi berdasarkan hadis ini, dapatlah kita merungkaikan kemusykilan tadi. Rupa-rupanya ayat 6 surah Saf yang disebut tentang Nabi Isa itu sebenarnya yang dia nak maksudkan adalah Nabi Muhammad. Tapi mereka memanggil namanya Ahmad. Mereka tak panggil Muhammad. Kenapa? Okey, tapi yang dimasukkan Ahmad juga Muhammad. Okey, mari kita dapatkan perincian lain. Kenapa Nabi Isa lebih mengenali Nabi Muhammad itu dengan nama Ahmad? Okey, apa beza dengan Muhammad? Okey, kita lihat ulasan. Okey, kalau kita rujuk dalam Fathul Bari, okey, kitab yang membuat huraian terhadap hadis Sahih Al-Bukhari, namanya Fathul Bari. Okey, pengarang kitab Fathul Bari namanya adalah Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni seorang yang hafiz, seorang yang sangat pakar di dalam bidang hadis. Jadi beliau menulis huraian kepada hadis-hadis Sahih Bukhari. Jadi dalam kitab itu beliau ada menukilkan satu ulasan yang dibuat oleh seorang ulama lain namanya Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah. Okay, jadi Al-Qadhi bin Iyad ni dia membuat ulasan tentang nama Ahmad Muhammad tu. Okay, dia kata beliau mengatakan rahimahullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia digelar dengan nama Ahmad. Ahmad maksud apa? Manusia yang paling terpuji. Kita kena tahu makna Ahmad tu apa. Manusia maknanya dalam ramai-ramai manusia, manusia yang paling terpuji dia akan panggil Ahmad. Sebab perkataan Ahmad itu dia dekat dengan perkataan kita selalu sebut Alhamdu kan. Alhamdu perkataan ke huruf Hamida. Hamida puji. Jadi kalau nak dikatakan manusia yang paling terpuji, ia disebut dengan Ahmad. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diberi nama Ahmad, dia sudah dikenali dengan nama Ahmad. Ahmad itu apa? Manusia yang paling terpuji. Tapi kalau Muhammad adalah yang dipuji. Ada perbezaan ni. Kalau Ahmad yang paling terpuji, kalau Muhammad yang dipuji. Okay. Kenapa Nabi ini mempunyai nama yang merujuk nama tu maksudnya yang dipuji, yang dipuji, yang dipuji. Okey, kita kena tengok ulasan dia. Okey. Al-Qadhi bin Iyad dia kata, ini kerana penamaan Nabi itu sebagai Ahmad, ia manusia yang paling terpuji, kerana dalam kitab-kitab terdahulu, macam kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab terdahulu ni, sebelum Al-Quran, sudah ada penyebutan nama Ahmad. Bukan nama Muhammad, bukan nama Muhammad, tapi Ahmad. Manusia yang paling terpuji. Maknanya Nabi Allah Isa, dia tahu dalam kitab beliau adalah Rasul itu yang datang selepas dia adalah Ahmad. Tidak dikenali dengan nama Muhammad kerana nama Muhammad itu hanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Maknanya kitab-kitab terdahulu tak dikenali dengan nama Muhammad. Okey. Daripada nama Ahmad itu sudah menunjukkan bahawa Nabi ini sudah dikenali oleh Nabi-Nabi sebelum ini, umat-umat sebelum ini, yang mana gelaran manusia yang paling terpuji ini bukan satu gelaran yang biasa-biasa. Bukan gelaran manusia manusia yang manusia terpuji,
tapi manusia paling terpuji. Kerana Ahmad itu dia adalah dipanggil isim tafdil. Dia adalah kalau macam kita kata macam ni, kalau kita buat istilah macam kita belajar superlatif kan, good, better than, the best. Macam yang duduk dekat the best tu lah. Maksudnya terpuji, sangat terpuji, yang ini paling terpuji. Maknanya Nabi ini daripada dulu lagi sudah dikenali dengan dia itu gelarannya yang paling terpuji. Sebab tu Ahmad. Okey. Kita baca lagi ada ulasan yang sangat menarik daripada Al-Qadhi bin Iyad. Beliau kata lagi, saya padamkan sekejap ya. Okay, beliau mengatakan, dan perkara itu, maksudnya kenapa Nabi ini digelar ia dengan Ahmad dan Muhammad, dia kata perkara itu kerana Nabi SAW telah memuji Tuhannya sebelum manusia memuji dirinya. Maknanya, tengok ya, dia ada dua perkara sini. Nabi SAW telah puji Tuhan. Okay. Sebelum manusia puji Nabi. Okay. Nabi telah memuji Tuhan. Hasil daripada Nabi memuji Tuhan, balasannya manusia pun akan memuji Nabi. Okay. Begitu juga nanti di hari akhirat, Nabilah yang mula-mula akan memuji Tuhannya, maka disebabkan itu Allah akan memberikan syafaat kepada Nabi, sebab itu orang memujinya. Faham tak maksudnya? Lepas tu kalau kita baca dekat sini, kalau kita baca terjemahan Ahmad kan sekejap ya. Saya padam sekejap. Okey. Kenapa Nabi manusia yang paling terpuji, kemudian dia baru mendapat yang dipuji. Yang dipuji. Maknanya Nabi dipuji, yang dipuji setelah Nabi banyak memuji Tuhannya. Maka disebabkan Nabi banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi layak untuk mendapat gelaran yang dipuji. Itulah sedikit sebanyak ulasan yang dikemukakan oleh para ulama hadis. Jadi kesimpulan dia, penyebutan nama Ahmad itu dalam surah itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW juga. Okey. Macam mana Nabi SAW mendapat nama Muhammad, siapa yang beri? Itu kena rujuk dalam beberapa kitab. Memberi namanya adalah Abdul Muttalib. Datuk dialah, datuk baginda Nabi SAW, Abdul Muttalib, yang telah memberikan nama dengan nama Muhammad. Okey, itu ceritanya agak panjang sikit lah. Okey, kita teruskan kepada kemusykilan yang ke-15. Pada malam ni, kita nak bincang tentang kewafatan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa kita tulis kalimah wafat? Sedangkan kita beriman Nabi Allah Isa ni dia belum wafat lagi. Dia akan turun nanti akhir zaman. Salah satu daripada 10 tanda besar, satu daripadanya Nabi Isa akan turun. Maknanya Nabi Isa masih hidup. Tapi kenapa kita tulis Nabi Isa telah wafat? Okey. Perkataan wafatnya Nabi Isa ni sebenarnya ada dalam ayat Quran. Cuma kita kena kupaslah apa makna wafat dekat situ. Okey, kita lihat ayat rujukan utamanya adalah surah Ali Imran. Okey, tengok ayat 54, ayat nombor 55, muka surat 57. Muka surat nombor 57, ayat 554, 55. Mari kita lihat di manakah ada penyebutan tentang Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Kita tengok terlebih dahulu. Okey, ayat 54. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka yang merujuk kepada orang Yahudi yang telah kafir itu, mereka merancang tipu daya, maksudnya mereka nak membunuh Nabi Isa.
tetapi Allah pula membalas tipu daya mereka. Maknanya mereka itu sebenarnya yang telah tertipu. Allah sebaik-baik pembalas segala jenis tipu daya. Okey, ini kita tahulah bahawa orang Yahudi ini mereka tidak menerima kerasulan Nabi Allah Isa. Ya, kerana sejarah Nabi Allah Isa dilahirkan emak dia itu menyebabkan Bani Israel ini menolak kerasulan Nabi Allah Isa. Okey. Jadi mereka merancang dengan sakit hati itu nak membunuh Nabi Allah Isa. Tapi rancangan mereka itu Allah juga telah ada perancangannya yang tersendiri. Perancangan Allah Ta'ala tu kita akan kupas nanti secara terperinci pada minggu depan. Siri terakhir tajuk fakta yang sebenar di sebalik kisah Nabi ni, nanti kita akan kupas tentang uh, peristiwa penukaran Nabi Allah Isa itu dengan manusia yang lain. Itu di antara contoh apakah tipu daya yang telah Allah timpakan kepada orang Yahudi. Okey, ayat 55. Okey, lihat baik-baik ayat 55. Kita akan jumpa perkataan wafat. Tengok ya, ayat tu berbunyi. Il qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Okay, kita sampai ayat ni saja. Kita tak nak panjangkan sampai hujung kerana kita bukan nak tadabbur keseluruhan ayat. Kita nak ambil ayat yang paling penting daripada Sano. Okey, daripada idh qala Allahu ya Isa sampailah kat sini je lah. Okey. Dalam ayat ini saya telah highlightkan yang merujuk kepada perkataan wafat. Dia bukan perkataan mutawaffika. Mutawaffika mewafatkanlah. Wafat. Perkataan wafat tu wafat eja dia waw, fa, alif, ta. Wafat. Jadi ada tak? Kena tak mutawaffika mewafatkan? Jadi kalau diterjemah secara harfiah, memang masuk mutawaffika ni diwafatkan. Okey. Tapi apa maksud diwafatkan di sini? Allah guna kalimah wafat. Okey. Kita lihat terjemahan terlebih dahulu. Tengok terjemahan dia. Ingatlah ketika Allah telah berfirman. Allah telah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu. Dekat dalam terjemahan ni, dalam terjemahan kita, kita tak katalah wafat. Cuma diterjemahkan kepada akhir ajalmu. Okey. Dan akan warafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu ke sisiku. Maknanya ayat ini ada dua peringkat. Dua peringkat. Peringkat pertama apa? Peringkat pertama, Nabi Isa ini akan dimutawaffik. Yang dia duduk peringkat satu. Selepas peringkat ini, baru masuk kepada peringkat warafi'uka ilayya. Baru masuk peringkat diangkat. Jadi, diangkat ni, warafi'uka ni, diangkat secara sedar ke? Diangkat ke langit itu dalam keadaan roh dia sudah dikeluarkan ke? Dia telah dimatikan ke? Jadi warafi'uka ini diangkat ni dia akan berlaku setelah ada peristiwa mutawaffika. Okey, kita lihat terjemahan dia lagi. Ayat ni. Okey, dan Allah mencucikan kamu daripada orang kafir. Setakat itu kita nak bincang yang mewafatkan tadi. Okey. Sebenarnya para ulama telah berlaku perbezaan pendapat dalam menentukan macam mana Nabi Isa ni dia diangkat ke sisi Allah. Dia naik ke langit tu dalam keadaan macam mana?
Ada para ulama mengatakan dia telah mati secara hakiki. Ini pendapat pertama kata, dia memang dia diangkat ke langit itu dalam keadaan dia mati. Dalam keadaan memang rohnya telah dikeluarkan, mati. Pendapat kedua kata, ini pendapat majoriti. Kebanyakan para ulama kata tak, dia diwafatkan itu bermaksud dia telah ditidurkan. Maksudnya dia dibawa dalam keadaan dia tidur, diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bukan dalam keadaan dia mati macam orang mati nyawa dah keluar tu. Bukanlah mati yang mati sebenar tu. Maksudnya wafat itu dikaitkan dengan ditidurkan. Ini pendapat majoriti para ulama. Okey, nak faham kedua-dua perbincangan ni, yang nombor satu dengan nombor dua ni, izinkan saya paparkan sedikit maklumat lain. Tengok dekat sini. Okey, perkataan wafat tadi, kan, yang kita sebut mutawafika tadi tu, pendapat pertama kata apa? Pendapat pertama kata memang dia mati. Maut saja dia panggil al-maut, matilah. Okey. Dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa kalimah wafat, kalimah wafat at-tawaffi tu. Kalimah wafat ni lah. Kalimah ni lah. Okey. Kalimah ini, wafat ni, okey, dia boleh membawa kepada kedua-dua makna ni. Kena faham dulu, dia boleh bawa kepada kedua-dua makna. Perkataan wafat, tengok kepada konteks ayat. Ada ayat itu kalau sebut wafat, memang merujuk kepada mati yang hakiki. Sudut yang kedua perkataan wafat, dia merujuk kepada an-naum, iaitu tidur. Okey, nak tahu tak ayat Quran tu? Okey, dalam Al-Quran ada dua tempat yang guna perkataan wafat. Contoh, okey, yang pertama dekat mana? Yang pertama dekat surah Yunus. Ini tempat pertama dekat surah Yunus, ayat nombor 104. Kita akan jumpa perkataan wafat. Sekali saya akan tunjuk contoh. Tempat yang kedua, perkataan wafat, kalimah wafat itu merujuk kepada mati, sebenar-benar mati, ada Allah gunakan dalam surah An-Nahl ayat nombor 70. Okey, saya akan tunjukkan satu ayat daripada dua ayat ni. Kita nak tengok surah An-Nahl. Tengok surah An-Nahl, ya. Okey, saya paparkan sekarang surah An-Nahl ayat 70, muka surat 274 yang ada menggunakan kalimah wafat. Okey. Dalam ayat 70 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Okey, perhatikan baik-baik. Jumpa tak perkataan yatawaffakum? Sama tak macam Nabi Allah Isa tu mutawaffikum? Samalah. Cuma wafat tu apa? Merujuk kepada apa? Yatawaffakum. Okey, kalau kita baca konteks ayat, kena baca sampai habis lah ayat ni. Baru tahu wafat ni apa dekat sini. Kalau kita baca terjemahan, Allah kata, dan Allah yang telah menciptakan kamu, khalaqakum. Allah telah menciptakan kamu. Apabila sebut menciptakan, bermakna sebelum tu kita tak ada, lepas tu baru Allah cipta bagi ada. Okey, maknanya hiduplah. Lepas Allah cipta, summa kemudian, maksudnya ambil waktu panjang, yatawaffakum. Allah mewafatkan kamu. Wafat dekat sini apa? Merujuk kepada mematikan. Maknanya nyawa keluar daripada badan. Perkataan wafat dekat sini, yatawaffakum. Okey. Lepas tu Tuhan kata pula, ada pula antara kamu yang Allah dikembalikan dia ke sampai pada peringkat umur. Maksudnya ada orang ni umurnya panjang sampai dia jadi nyanyuk. Allah hidupkan. Masa tu dia dah tak ingat akan sesuatu yang telah dia ingat sebelum dia nyanyuk tu.
Jelas. Tapi kita nak bincang dekat sini, yatawaffakum merujuk kepada apa? Mematikan kita setelah Allah menciptakan kita. Inilah penggunaan di satu tempat perkataan wafat merujuk pada mati. Okey, sekarang saya nak pergi ke pula contoh perkataan wafat yang merujuk kepada tidur. Merujuk kepada tidur. An-naumu. Ada juga perkataan wafat tu dalam dua surah. Surah Al-An'am ayat nombor 60 dan surah Az-Zumar ayat nombor 42. Di surah yang kedua. Okey, jom kita tengok ayat ini bagaimana kalimah wafat itu dirujuk kepada hanya ditidurkan. Okay, kita tengok pada konteks ayat. Tengok contoh. Sekejap. Okey, surah Al-An'am ayat 60 muka 135. Okey, cuba tengok ayat ini. Allah kata apa? Wa huwa alladhi yatawaffakum. Jumpa perkataan wafat. Sama macam surah Nahl tadi. Sama. Tapi tak serupa. Sebab tu apabila nak faham ayat, kena dah tengok konteks ayat tu cerita tentang apa. Jangan cepat-cepat jumpa perkataan wafat, terus kita kata mati. Tidak. Tapi wafat dekat sini, Allah kata, dan dialah yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Tengok ada perkataan pada waktu malam. Maknanya wafat dekat sini, saya tulis dekat terjemahan wafat lah. Tapi terjemahan tak ada perkataan wafat tu. Sebab dia tak nak ada orang terkeliru, dia terjemah terus menidurkan. Jadi wafat dekat sini bermaksud dan dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam. Dan Allah mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Kemudian Allah bangkitkanlah kamu daripada tidur itu untuk diteruskanlah umur-umur kamu yang telah Allah tetapkan. Maknanya wafat dekat sini apa? Tidur. Apa? Jadi adakah ayat mutawaffikum, ayat nombor 55 surah Ali Imran tadi merujuk kepada tidur atau merujuk kepada mati, nyawa dah dikeluarkan oleh Allah? Okey, kita lihat bahasa berikutnya. Oh, bukan, dia dah habis dah. Okey. Mengikut pendapat yang terpilih, Nabi Allah Isa ni, dia sebenarnya dia bukan dimatikan untuk dibawa naik ke langit, tetapi sebenarnya dia ditidurkan. Kat sini. Inilah yang benar. Yang ini, pendapat ini tertolak. Bukan dimatikan. Tapi dalam keadaan dia naimu. Dia tidur. Allah bawa dia naik ke langit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesailah kemusykilan tentang penggunaan kalimah wafat. Okay, kita patah balik tengok kalimah wafat tadi itu. Tengok ya. Dekat sini. Nampak tak? Ni titik perbincangan kita. Mutawaffika. Kita dah jumpa dah tadi kedua-dua contoh. Dalam ayat Quran Allah kata apa? Yatawaffakum. Betul tak? Yatawaffakum. Yatawaffakum. Okey. Selesai ya tuan-puan? Rahimani wa rahimahumullah. Habislah perbincangan kita pada malam ini. Saya bukan tak nak bawa panjang, tapi satu lagi perbahasan tu dia agak panjang juga. Nanti akan tinggal satu je perbahasan perlu habis. Jadi kita bawa dua kemusykilan pada minggu depan yang merupakan siri yang ke-53, insya-Allah merupakan siri akhir kita mengkaji, mendalami, menambah baik maklumat yang kita ketahui tentang para rasul alaihi salatu wassalam. Okey, ada apa-apa persoalan?
Pehen dok pehen. Faham dok? Faham, Ustaz. Fahimtun. Alhamdulillah. Faham pun Ajra kata faham. Kak Liza kata faham. Moga-moga lain pun faham ya. Boleh ikuti dengan baik. Okey. Cuma nota agak berterabur kan. Belum diberi keseluruhan ya. InsyaAllah nanti saya akan beri daripada siri nombor 1 sampai nombor 53. Tapi ada yang dah ada. Tak apalah. Yang belum ada tu nanti saya akan berikan. Saya akan bagi nota sekaligus lah. Daripada siri yang pertama. InsyaAllah. Jadi moga-moga boleh buatlah sebagai panduan untuk melihat kembali rakaman yang ada di YouTube. Dah ada playlist lah. Okey, moga-moga dapat manfaat. Moga-moga Allah memberikan kita banyak kebaikan hasil kita mengikuti perbincangan pada malam ini. Moga-moga bahasa yang saya gunakan mudah difahami. Suara yang saya sampaikan mudah didengari. Semoga jelaslah. Baik. Itu saja. Kalau tidak ada persoalan, kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan siri yang terakhir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Wa Ustaz. antum bizakumullah. Oh.